Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar murid-murid? Ibu harap semuanya berada dalam keadaan sihat bersama keluarga. Kita berjumpa lagi hari ini untuk sesi pembelajaran yang baru. Hari ini cikgu akan terangkan tentang kemahiran saintifik. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan daripada Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina wa anshur alaina min faza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah. Murid-murid sila rujuk buku teks tahun 4. Okey. Itu pasti semua dah dapat kan? Okay, di sini cikgu sertakan juga link buku teks digital sebagai rujukan. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Ada 3 objektif untuk hari ini ya. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan 2 kemahiran yang terdapat dalam kemahiran saintifik. Yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti kemahiran proses sains yang digunakan apabila menjalankan sesuatu eksperimen. Dan yang terakhir, murid dapat menguasai kemahiran manipulatif apabila melaksanakan penyiasatan. Okey. Kemahiran saintifik macam tadi ada 2 ya. Yang pertama kemahiran proses sains dan yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Okey, mari kita tengok apakah kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains terdiri daripada 12 kemahiran. Okey. Kemahiran-kemahiran tersebut adalah kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, kemahiran membuat inference, kemahiran meramal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat hipotesis, kemahiran mentafsir data, kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa, kemahiran mendefinisi secara operasi, kemahiran mengawal tombol ubah, dan yang terakhir kemahiran mengeksperimen. Okey, kita akan lihat satu persatu kemahiran tadi, okey? Yang pertama, kemahiran memerhati. Apa itu kemahiran memerhati? Okey, kemahiran memerhati melibatkan proses pengumpulan maklumat tentang suatu objek, peristiwa atau fenomena dengan menggunakan sebahagian atau kesemua deria. Okey, deria. Faham eh? Okey. Deria-deria tersebut seperti apa? Kita ada berapa deria semuanya? Yes. Betul, kita ada 5 deria. Yang pertama, deria penglihatan. Kita melihat dengan mata. Yang kedua, deria pendengaran. Kita mendengar dengan telinga. Yang ketiga, deria sentuhan. Okay, kita sentuh. Dan yang keempat, deria bau dengan hidung. Kita bau dengan hidung. Dan yang terakhir, deria rasa. Kita rasa dengan apa? Ya, kita rasa dengan lidah. Okey, kita rasa dengan lidah. So, kemahiran memerhati akan menggunakan kelima-lima deria yang kita ada. Okey, kita tengok contoh ya. Apakah yang dapat murid-murid perhati daripada contoh berikut? Kita tengok contoh pertama. Apa yang dapat kamu perhatikan daripada contoh yang pertama? Ya, kelopak bunga berwarna merah jambu. Kita menggunakan deria penglihatan. Dan ada lagi? Yes, betul. Deria bau. Kelopak bunga mesti berbau harum. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah gambar kanak-kanak sedang mendengar lagu. Ya. Apa dia? Pemerhatian yang boleh kita buat. Yes, lagu yang menyeronokkan. Nampak budak tu seronok mendengar lagu. Budak tu sedang menggunakan deria pendengaran. Baik, dan yang ketiga, kita tengok contoh yang ketiga. Air coklat. Sedap kan? Ya, itu adalah penggunaan deria rasa. Dan yang seterusnya, nampak budak tu sedang pegang air coklat. Dia ada apa di sana? Tangan dia tu.
Betul. Air coklat itu panas. Okey, dia menggunakan deria sentuhan. So itu adalah 5 contoh penggunaan deria yang kita akan guna dalam sains. Okey, seterusnya kemahiran yang kedua, kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas adalah kebolehan untuk menyusun, mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan ciri-ciri atau kriteria dan sifat yang tertentu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kita mengelas satu-satu benda dalam satu kumpulan yang tertentu mengikut ciri yang sama, mengikut sifat yang sama. Okey, jom kita tengok slide yang berikutnya. Sila rujuk buku teks muka surat 5. Tengok pada bahagian aktiviti ria. Cuba murid-murid kelaskan objek-objek yang dalam senarai mengikut kumpulan tertentu. Bahagian atas tu aktiviti ria. Apa barang-barang dia apa di sana? Pembaris kayu, batang aiskrim, sudu besi, pinggan kaca, kanta, guli dan kayu hoki. So, macam mana kita nak kelaskan barang-barang tersebut? Yang pertama kita boleh kelaskan dalam kumpulan kayu. Pembaris kayu, batang aiskrim dan kayu hoki. Kumpulan 2, kumpulan kaca. Kita ada apa di sana? Pinggan kaca, kanta dan guli. Itu lebih kuranglah contoh untuk kemahiran mengelas. Maksudnya kita akan kumpulkan satu-satu objek itu dalam satu kumpulan yang mempunyai sifat, ciri dan kriteria yang sama. Seterusnya kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran ini melibatkan pemerhatian dengan secara kuantitatif dengan menggunakan alat-alat pengukuran standard piawai seperti pembaris, pita ukur dan termometer. Kemahiran ini juga merangkumi kebolehan mengukur dan menganggap sama ada menggunakan unit piawai atau unit bukan piawai. Maksudnya, kemahiran ini lebih kepada kemahiran menggunakan nombor apabila kita buat satu-satu anggaran ataupun pengukuran. Okey. Kita tengok di sana. Cuba tengok muka surat 3 lah, buku teks untuk memahami contoh kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor. Okey. Gambar yang cikgu tanda dalam kotak kuning tersebut. Budak lelaki tersebut membersihkan kawasan rumahnya dan mengumpul banyak tin-tin aluminium untuk dijual. Dia menggunakan mesin penimbang untuk mengetahui berat tin-tin aluminium yang telah dikumpulnya. Nampak? Itu adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Seterusnya, kemahiran membuat inference. Kemahiran ini adalah proses membuat alasan atau kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar ataupun tidak benar untuk menerangkan suatu peristiwa atau pemerhatian berdasarkan bukti yang diperoleh. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini daripada pemerhatian satu benda kita tambah dengan alasan yang munasabah. Daripada pemerhatian yang kita dah buat, kita tambahkan dengan alasan kenapa pemerhatian tersebut berlaku yang kita buat tu, maka dia akan jadi kesimpulan awal. Kenapa kita sebut di sana kesimpulan awal? Kerana tadi dia boleh jadi betul, inference ni boleh jadi betul ataupun tak betul. So murid-murid sila rujuk buku teks muka surat 3 juga. Tengok perbualan antara budak lelaki dan budak perempuan tu. Itu adalah contoh bagaimana membuat inference. Faham semua? Bagus. Kita bergerak kepada kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran meramal. Kemahiran ini merupakan proses membuat jangkaan
terhadap sesuatu peristiwa daripada pemerhatian dan pengalaman yang berdasarkan data yang diperolehi. Okey, meramal ni tak sama dengan teka. Okey, teka kita main tembak aja. Tetapi meramal ni, okey, kita menggunakan pemerhatian tambah dengan pengalaman yang lalu dan ada data yang menyokong. Baru kita boleh buat ramalan tersebut. Okey, so kita tengok membuat ramalan dengan menggunakan data yang diperolehi. Kita tengok rujuk gambar dalam peta muka surat 3. Okey, budak lelaki membuat pemerhatian dari berat tin aluminium yang dikumpul seberat 2 kg dengan data yang diperolehi dari pembeli kita semula, iaitu pembeli itu akan membeli tin-tin yang telah dikumpul dengan harga RM4 untuk 1 kilogram. Maka budak tersebut meramal bahawa dia akan dapat hasil RM8 jualan tin-tin tersebut. Nampak? Okey. Ramalan dia tak sama dengan teka. Baik, kita bergerak. Kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran ini adalah kebolehan memberi penerangan tentang sesuatu tindakan, tentang sesuatu objek atau peristiwa dengan menggunakan perkataan, secara kita bercakap, ataupun grafik seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Okey. Seterusnya, kemahiran membuat hipotesis merupakan kemahiran membuat pernyataan awal ataupun pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, kita tengok kemahiran seterusnya ialah kemahiran mentafsir data. Kemahiran ini adalah kemahiran yang memberi penerangan yang rasional dan munasabah tentang sesuatu objek, peristiwa atau pola daripada data yang telah dikumpul. Maksudnya data-data yang kita kumpul tadi mungkin daripada jadual, daripada graf ataupun daripada rajah. Okey, kita dah dapat data, kita bagi penerangan yang rasional. Okey, tentang benda yang kita dapat tadi, data yang telah kita kumpul tadi. Okey. Kita rujuk buku teks halaman 8 dan 9. Okey, di situ adalah bentuk-bentuk dan penerangan secara ringkas tentang kemahiran mentafsir data. Okey, dia ada jadual di sana, ada carta, ada graf. Okey. Okey. Seterusnya, kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. Kemahiran ini adalah kemahiran melihat perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu ataupun berat. Okey. Mari kita lihat buku teks muka surat 6 untuk penerangan yang lebih mudah dipahami. Okey, buka buku teks untuk surat 6. Okey, kemahiran yang melihat perubahan suatu kejadian dipengaruhi oleh parameter iaitu masa. Nampak dalam gambar tu masa kan? So lihat pada aiskrim tersebut. Setelah 10 minit berubah bentuk, setelah 15 minit hampir cair keseluruhannya. Okey. Seterusnya, kemahiran mendefinisi secara operasi. Apa tu kemahiran mendefinisi secara operasi? Okay, kemahiran ini ialah kemahiran yang memberikan definisi terhadap sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okay. Sila rujuk buku teks muka surat 10 dan 11 untuk eksperimen isi padu air yang dapat diserap. Okey. Dalam muka surat tersebut ada penerangan secara ringkas berkenaan kemahiran mendefinisi secara operasi. Baik.
Jangan lupa baca ya. Seterusnya, kemahiran mengawal pemboleh ubah. Okey, mengawal pemboleh ubah ialah kemahiran mengawal sesuatu perkara yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Okey, terdapat 3 jenis pemboleh ubah dalam penyiasatan sains. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Ialah pemboleh ubah yang diubah yang tidak sama. Okey. Yang kedua ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah yang sama yang tetap. Okey, satu yang tak sama yang diubah. Yang kedua ni sama dan tetap. Maksudnya tidak berubah. Dan pemboleh ubah yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas ni ialah pemboleh ubah yang diperhatikan. Yang diperhatikan ataupun keputusan penyiasatan yang kita nak lakukan. Baik. Seperti yang terdapat pada muka surat 12 dan 13 ini. Okey. 2 orang murid membuat eksperimen berkaitan dengan tumbuhan. Okey. Faris meletakkan tumbuhannya di tepi tingkap dan menyiram dengan air 100 ml sekali seminggu. Manakala Milan meletakkan tumbuhannya dalam almari dan menyiram dengan sepadu yang sama 100 ml tetapi 3 kali seminggu. Tapi eksperimen itu tidak berjaya. Sebab apa? Sebab banyak pemboleh ubah yang tak sama. Tak kawal pemboleh ubah dia untuk mereka tak kawal pemboleh ubah tersebut dalam penyiasatan mereka. Okey. So oleh itu mereka buat eksperimen itu semula dengan mengawal pemboleh ubah. Apa yang dikawal di situ? Ya, mereka mengawal satu pemboleh ubah sahaja yang berubah, yang diubah yang tak sama. Okey. Last. Okey, dan yang terakhir, kemahiran yang terakhir dalam kemahiran proses sains ialah kemahiran mengeksperimen. Kemahiran ini ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan bagi menguji hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Maksudnya, kemahiran mengeksperimen ini adalah kemahiran untuk merancang. Satu eksperimen bila kita nak buat, kita kena rancang dulu eksperimen tu, penyiasatan tu. Kenapa kita kena rancang? Sebab kita nak uji hipotesis eksperimen tersebut. Lepas kita dah kumpul data dan tafsir data yang kita dapat, akhir sekali kita buat kesimpulan. Okey. Berikut ialah langkah-langkah dalam kemahiran mengeksperimen. Langkah yang pertama adalah dalam merancang eksperimen adalah murid-murid perlu mengenal pasti dan membuat kenyataan masalah. Dalam sains, kita bukan suka-suka buat eksperimen. Ada masalah, kita nyatakan masalah, kita kenal pasti, baru kita buat eksperimen tersebut. Okay. Lepas itu murid-murid perlu membuat hipotesis. Hipotesis. Seterusnya, lepas dah buat hipotesis, murid-murid perlu mengawal pemboleh ubah. Ada 3 kita kena buat. 3 pemboleh ubah tu. Yang pertama, yang diubah satu sahaja. Pemboleh ubah yang diubah. Manipulasi itu satu saja, tak boleh banyak. Okay. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Selepas habis kita mengawal pemboleh ubah, murid-murid perlu senaraikan alat dan rakas sains yang digunakan untuk eksperimen tersebut. Kemudian, dah kita senaraikan, kita dah kawal pemboleh ubah. Okey, kita dah senaraikan alat dan radas. Seterusnya kita kena rancang langkah-langkah bagi penyiasatan tersebut. Seperti yang terdapat dalam teks muka surat 16 dan 17. Kita tengok di sana. Okey.
Setelah itu, setelah merancang eksperimen, kemudian kita akan menjalankan ataupun melaksanakan eksperimen yang kita dah rancang tadi. Okey, maka langkah seterusnya ialah menguji hipotesis. Awal tadi kita buat hipotesis. Sekarang kita akan menguji hipotesis semasa menjalankan eksperimen. Kemudian kita mengumpul data dan mentafsir data daripada eksperimen yang kita jalankan tu. Dan langkah terakhir ialah membuat kesimpulan. Okey. Setelah selesai melakukan eksperimen. Sebagai penutup daripada eksperimen yang kita buat, murid-murid kena tulis laporan lengkap eksperimen yang telah dilakukan. Okay. Kita beralih kepada kemahiran manipulatif. Okay, kemahiran yang kedua. Okay, kemahiran manipulatif ni ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran psikomotor murid-murid semasa menjalankan satu-satu penyiasatan. Kemahiran psikomotor tu apa, cikgu? Ya, kemahiran psikomotor adalah kemahiran pergerakan kita. Tangan kita bergerak, kita nak guna, pegang tabung uji, kita nak buat. Semasa kita nak jalankan eksperimen tu, itu adalah kemahiran psikomotor, pergerakan kita. Okey? Kemahiran manipulatif ni ada 5 perkara. Okay? 5 perkara saja dalam kemahiran manipulatif. Yang pertama, mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Maksudnya, barang-barang peralatan sains dalam bilik sains, setiap barang ada fungsi masing-masing. Kita tak boleh salah guna. Okay? Yang kedua, lepas kita dah guna, kendalikan alat sains tu, kita kena simpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Maksudnya apa di sini? Tabung uji daripada kaca. So kita kena simpan pada tempatnya. Kita bukan boleh letak saja di situ. Kalau kita letak saja atas meja, dia akan bergolek. Dia akan bergolek. Jatuh dan akan kemudian pecah. Okay. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Ni maksudnya kita ada kebolehan nak lukis. Sama ada alat sains, bahan-bahan yang digunakan dengan tepat. Okay. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Lepas kita dah guna peralatan sains, kita kena bersihkan. Kalau kita dah guna, lepas tu kita tinggal saja, maksudnya kamu tak ada kemahiran manipulatif. Dan yang terakhir, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni apa, cikgu? Spesimen ni bahan yang kita guna masa nak buat penyiasatan ataupun eksperimen. Itu kita panggil spesimen. Okey. Habis dah pembelajaran kita hari ni. So, tugasan untuk minggu ni, yang pertama, cikgu nak kamu salin semula laporan eksperimen daripada buku teks. Muka surat 19. Okay? Salin semua. Dia ada 9 step semuanya, kamu kena salin semua. Okay? Tugasan yang pertama ni, buat dalam buku sains 1. Okay? Buku nota. Minggu lepas ada buat nota kan? Okay. Yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan uji minda. Okay, salin dan jawab semua soalan dari teks surat 20 buah. Gambar lukis. Gambar yang ada, kamu kena lukis. Okey, tugasan kedua ni buat dalam buku sains 2. Cikgu dah pesan minggu lepas, sediakan 2 buku panjang, 1 buku nota, buku sains 1. Yang kedua, buku sains 2 untuk latihan. Okey, so buat dalam buku sains 1 dan buku sains 2. Dan yang terakhir, bila dah siap kerja, okey, snap gambar, hantar personal ke WhatsApp cikgu untuk cikgu semak. Okey, sekian saja PDPR kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.